Kelonggaran PPN boleh hilang jika rakyat lalai. Jawatan Kuasa Khas siasat kes kematian Adib dipersetujui. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alif Ashraf Kamanur. Berita wilayah akan berlintang langsung dari Sarawak, Sabah dan Selangor. Serta tidak ketinggalan perkembangan PRU Dun Melaka dari studio Mini RTM di Melaka. Fokus hari ini, kerajaan kenal pasti langkah stabilkan harga ayam agar tidak bebankan pengguna. Setia bersama Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengingatkan rakyat bahawa kelonggaran Pelan Pemulihan Negara PPN boleh hilang sekali lagi jika lalai. Justru semua pihak perlu terus patuh SOP ditetapkan dan mengambil iktibar daripada ujian sebelum ini. Alhamdulillah, situasi pandemik COVID-19 di negara kini semakin bertambah baik. Negara telah mula berangsur meniti ke fasa terakhir Pelan Pemulihan Negara dan telah memberi pelbagai kelonggaran pada rakyat beta. Beta percaya setiap badai yang melanda akan berhenti jua. Yang gelap pasti akan menjadi terang dan yang kelam akan kembali bercahaya. Dalam titah sempena sambutan Hari Keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah turut mahu konsep keluarga Malaysia diperhalusi dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Baginda juga berharap belanjawan kerajaan diurus dengan teliti bagi meningkatkan sosioekonomi rakyat. Rangka strategi dan pendekatan lebih berkesan perlu dilaksana bagi menangani kerugian seperti dilaporkan laporan Ketua Audit Negara 2020. 1,207 individu menerima darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan 2021 sempena Hari Keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong. Daripada jumlah itu, 44 menerimanya hari ini. Yang di-Pertuan Agong berkenan berangkat ke istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan di Istana Negara pagi tadi. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Aziza Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan isteri Datin Sri Muhaini Zainal Abidin. Ini merupakan tahun kedua istiadat berlangsung dalam suasana norma baharu dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19. Baik, memorandum Jemaah Menteri mengenai penubuhan jawatan kuasa khas kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim akan dibentangkan ke Kabinet dalam masa terdekat. Sebaik diluluskan, syor dan cadangan akan dikemukakan oleh jawatan kuasa tersebut dalam tempoh 6 bulan. Sebaik dibentangkan, memorandum terbabit akan menanti kelulusan Jemaah Menteri. Ia kemudiannya akan mengemukakan jabatan dan syor. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar, jawatan kuasa khas itu dipengerusikannya. Ia dianggotai Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Peguam Negara, bekas Hakim Mahkamah Rayuan dan pasukan forensik. Penubuhan jawatan kuasa khas dipersetujui mesyuarat Jemaah Menteri 29 Oktober lalu. Baik, keputusan sama ada kursus asas haji boleh dilakukan secara bersemuka atau dalam talian akan diketahui dalam masa terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, pihaknya akan berbincang dengan Lembaga Tabung Haji bagi menyelaras perkara tersebut. Ini memandangkan kursus secara bersemuka kini sudah dibenarkan untuk dibuat di masjid. Benda itu pun kita tak boleh. Kalau peringkat JAKIM saja mengatakan boleh. Kalau negeri tak bagi buat, tak buat juga. Sebab benda itu libatkan negeri-negeri kan. Ada stakeholder dia. Ya, apabila nak terdekat kita akan dapat maklumat nanti.
Dari segi pihak kita pun tak tahu perbincangan kenaan kuota haji berapa belum dapat tahu lagi. Buat pertama kali, kursus asas haji musim 1442 Hijrah 2021 masih dilaksanakan secara maya ekoran penularan pandemik COVID-19 dan larangan berhimpun secara beramai-ramai di masjid. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan hadiah Majlis Ikhtifal Kafa Kebangsaan IKK dan Majlis Ikhtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Malaysia MISMAM Norma Baru tahun 2021 di Putrajaya. Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Deepavali 2021 berlangsung di Matik Jalan Ampang, Kuala Lumpur mula dikunjungi orang ramai sejak dibuka pagi tadi. Dibuka kepada orang ramai dengan dilaksanakan mengikut SOP yang ditetapkan di samping pengunjung yang telah lengkap divaksin. MRTM yang dianjurkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya turut menyediakan kios pameran dan demonstrasi berkaitan budaya masyarakat India dari pelbagai agensi. Orang ramai bukan sahaja berpeluang mendapatkan info berkaitan, malahan boleh mencuba masakan yang sinonim dengan masyarakat India di Malaysia. Kita buatkan pameran untuk kunjungkan ramai orang, tunjukkan kita nak ceritakan bagaimana kita merayakan Deepavali dengan dekor-dekor yang kita letakkan. Kita ada henna, kita ada lampu pelita, corak lampu pelita warnakan untuk ramai orang. Jabatan Warisan Negara, kami ada menyediakan demonstrasi makanan warisan masyarakat India di Malaysia yang biasanya dihidangkan ketika perayaan Deepavali. Antaranya apam, vade, tose, kari varuval. Ini bekas bunga, bekas pelita, macam-macam bekas yang bekas masa ada, bekas kegunaan hiasan ada. Saya cara buat dengan cara tradisional dengan roda gasing yang lama-lama punya. Kemuncak MRTM Deepavali 2021 ini akan disempurnakan perasmiannya oleh Perdana Menteri pukul 8 malam ini. Baik saudara, sebelum kita ke berita-berita dari negeri-negeri seluruh negara, kita ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim bagi perkembangan semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Silakan. Terima kasih Alif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memastikan projek perumahan rakyat PPR Klebang yang terbengkalai lebih 3 tahun disiapkan. Itu tekad calon BN Kerusi Dun Klebang, Datuk Lim Ban Hong. Beliau akan mengadakan perbincangan khas dengan pihak terlibat supaya penduduk di sekitar Klebang dapat menikmati kemudahan PPR itu. Dan walaupun mengikut perancangan awal, projek itu sepatutnya siap pada akhir tahun 2018 dan saya difahamkan selepas saya tidak memegang jawatan lagi, saya difahamkan oleh penduduk setempat bahawa projek itu telah kita kata tidak jalan begitu lancar dan sehingga hari ini kita nampak dah terbengkalai lah. Jadi sebab tu saya sebut fokus utama saya sebenarnya untuk Dun Klebang salah satu manifesto lah. Tapi dah bagi tahu lebih awal banyak pelancaran saya esok. Salah satunya ialah memberi fokus kepada pembinaan lebih banyak rumah mampu milik projek perumahan rakyat untuk masyarakat setempat. Kerana saya tahu ada ramai di kalangan penduduk setempat terutamanya golongan muda yang memerlukan kita kata rumah mampu milik projek perumahan rakyat ini. Beliau optimis selepas projek PPR Klebang Fasa 1 disiapkan, projek Fasa 2 dan 3 akan dibangunkan bagi memastikan rakyat dapat memiliki rumah mampu milik. Datuk Lim Ban Hong memaklumkannya kepada RTM selepas melawat tapak pembinaan PPR Klebang yang terbengkalai. Projek itu melibatkan 255 unit kediaman. Selain membangunkan PPR, Datuk Lim merancang meningkatkan suasana kehijauan serta fasiliti rekreasi di sekitar Pantai Klebang khususnya kepada penduduk Melaka dan pelancong.
Kempen secara maya untuk hari ke-6 terus dipergiat calon-calon bertanding. Berikut antara aktiviti yang dilaksana calon menerusi laman sosial masing-masing. Calon Barisan Nasional BN Dun Tabuh Nanning Zulkifli Muhammad Zain meluangkan masa menunaikan solat jenazah di Kampung Melekik Dalam selepas mendapat berita kematian salah seorang penduduk kampung berkenaan. Beliau kemudiannya mengadakan ziarah kasih bersama warga Dun Tabuh Nanning. Calon Perikatan Nasional PN Dun Sungai Rambai, Muhammad Jeffrey Safri, memulakan aktiviti di laman sosial dengan sesi pemasangan sepanduk di Warung Legend Sungai Rambai dan beramah mesra bersama masyarakat di Warung Gopal. Beliau turut berkongsi mengenai kelas taekwondo secara percuma yang diadakan pada setiap minggu bagi kanak-kanak di Kampung Seri Mendapat. Calon Pakatan Harapan PH Dun Gadik G. Saminadan turut berkongsi aktivitinya dengan sarapan bersama veteran DAP Lim Kit Siang di Pasar Pulau Sebang Alur Gajah. Beliau juga turut memuatnai video bertajuk memperkasakan peniaga tempatan mengenai kisah gerai Makcik Rakiah di Gadik yang terkenal dengan menu sarapan pagi seperti nasi lemak, lontong, roti canai dan sebagainya. Di laman Facebook calon bebas Dun Rembia, Sabarudin Kudus telah berkongsi aktiviti menunaikan solat Zuhur bersama jemaah di Masjid Al-Nasuha. Calon muka baharu Perikatan Nasional PN bagi kerusi Dun Bemban, Dr. Muhammad Yazil Yaakob yakin pendekatan kempen norma baharu memberi peluang sama rata kepada semua calon meraih sokongan pengundi satu-satu kawasan. Walaupun pertama kali dicalonkan, beliau percaya kempen secara maya memberi ruang untuknya mempromosi diri kepada rakyat. Cuma bezanya adalah di tempat-tempat tertentu. Mungkin contohnya sekarang ni kita terpaksa bergantung pada sosial media. Jadi kekangan dia adalah pada lokasi-lokasi tertentu yang mungkin pencapaian internet kurang pantas ataupun juga kawasan-kawasan yang suburban. Memasuki hari ke-6, beliau semakin selesa berkempen menerusi media sosial. Namun tetap turun padang bertemu pengundi dengan skala kecil. Antaranya beramah mesra ketika bersarapan dan menyertai gotong royong di kawasan perumahan. Berbeza pula dengan calon berpengalaman di Dun Duyo, Datuk Kamarudin Siddiq yang lebih gemar kepada konsep ziarah ke rumah warga emas dan terlantar. Namun beliau memaklumkan 80% kempennya kali ini mengutamakan penggunaan media sosial. Saya setiap hari ada buat rakaman, buat TikTok dan sebagainya. Perlu kita buat. Yes, kena berubah. Selain dibantu oleh rakan-rakan daripada Bersatu yang ada kemahiran dan juga tenaga-tenaga luar yang datang membantu. Walaupun tak ramai tetapi datang dengan kepakaran. Datuk Kamarudin pernah bertanding merebut kerusi sama pada PRU 2018. Beliau ditemui selepas menziarahi warga emas dan terlantar di Kampung Semabuk Dalam. Setiausaha Eksekutif Perikatan Nasional PN Saiful Adli Muhammad Arsyad menafikan kenyataan tular mengenai penutupan beberapa bilik gerakan PN di sekitar Melaka. Kenyataan tular tersebut yang memetik pengerusi PN Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin, berlegar di media-media sosial terutama di aplikasi WhatsApp sejak tengah hari tadi. Kenyataan itu mengandungi nasihat kepada orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya hadir ke mana-mana kempen pilihan raya berikutan beberapa bilik gerakan DUN dikatakan ditutup akibat COVID-19. Membuat ujian saringan COVID-19 menggunakan kit kendiri setiap hari. Antara SOP yang diperketat di semua bilik-bilik gerakan parti bertanding. Keperluan itu ditetapkan susulan terdapat bilik gerakan ditutup berikutan terdapat jentera parti positif COVID-19. Pengurusan bilik gerakan turut menghadkan jumlah jentera yang boleh berada di kawasan itu kepada 10 individu sahaja pada satu masa. Memang peraturan kita ketat sikitlah di sini sebab kita nak menghadapi pihak raya ni. Pertama, mereka yang datang mestilah yang sihat. Dan saya dah maklumkan dalam setiap kali mesyuarat, sekiranya ada di antara ahli jawatan kuasa yang badan tak berapa sihat ataupun rasa
lain, saya tak galakkan untuk bersamalah hadir, tetapi saya akan hubungi melalui telefon apakah keputusan yang kita dapatan yang kita inilah mesyuarat. Dan ada tentu segala SOP itu yang kita nak masih lagi ketat dan kita ikut melalui semua yang kita sediakan tentang bilik gerakan ni, sanitizer, kemudian buku catatan, register, kemudian QR code, semua kita sediakan. Jadi penjarakan sosial tu tadi itu, social distance tadi itu amatlah penting bagi mengawal penularan penyakit COVID-19 ini. Yang mana kita sedia maklum bahawa ada di satu tempat di Melaka ni bilik gerakan telah pun ditutup. Mungkin disebabkan akibat daripada kelonggaran SOP itu sendiri yang diamalkan oleh pengarah ataupun bilik gerakan itu sendiri. Sementara itu, Bilik Gerakan Calon Bebas Don Bemban turut mengetatkan SOP. Semua SOP yang ditetapkan seperti penyediaan cecair pembasmi kuman, saringan suhu, pengimbas kod QR dan MySejahtera dipatuhi. Jadi pematuhan SOP itu sangat-sangat penting lah. So, memang kita tak akan betul langsung lah. Dari segi kalau sekiranya ada pengunjung-pengunjung yang tidak mematuhi, minta maaf, kami tidak dapat nak entertain lah. PRU Don Melaka boleh dianggap sebagai penggerak perubahan lanskap pilihan raya berdasarkan pelbagai kaedah kempen seiring perkembangan norma baharu. Pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Multimedia UiTM Lendu, Muhammad Anwar Fahmi Haridas Abdullah berpandangan SOP ketat SPR mampu mengekang penularan COVID-19 sekaligus memberi keyakinan kepada pemilih untuk menunaikan tanggungjawab 20 November ini. Jadi bagi saya ikut segala arahan SOP walaupun ketat. Yang mana perlu mengundi dan telah mendaftar keluar segera, ikut masa yang ditentukan, pergi seorang diri ataupun ada keluarga yang bawa bagi mereka OKU dan sebagainya, warga mas, pergi, jangan berkerumun, jangan berkumpul, selesaikan apa semua SOP itu, bawa semua kepenalan, bawa semua keperluan-perkeluan, pakaian lengkap dan sebagainya, tunaikan tanggungjawab. Kerana apa? Kalau kita gagal, kita perlu tunggu 5 tahun lagi. PRU Don Melaka dilaksanakan dengan SOP ketat meliputi taklimat petugas, proses cetakan dan semakan kertas undi, pengeluaran dan pengiraan kertas undi pos, semakan isi peti undi sepanjang tempoh berkempen, hari pengundian dan penjumlahan rasmi undi. Sementara itu, pengundi diminta tidak bimbang untuk keluar mengundi pada 20 November nanti walau negara masih dalam tempoh pandemik COVID-19. Calon BN Kerusi Don Air Molek, Datuk Rahmat Mariman yakin dengan keselamatan pengundi kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah melaksanakan SOP yang ketat. Nasihat saya lah supaya orang ramai jangan risau, jangan bimbang. Di pihak SPR juga telah mengamalkan SOP yang ketat di tempat mengundi, iaitu dengan mengambil suhu badan, pemeriksaan dan sebagainya, dan juga memperbanyakkan saluran-saluran mengundi dan juga mengaturkan sure masa-masa yang pengundi-pengundi boleh keluar. Itu sure jadi tunaikanlah tanggungjawab, pergilah mengundi. Tapi dalam masa yang sama kita mesti mengamalkan SOP yang ketat supaya tidak terjangkit dengan COVID-19. Allah. Calon BN Don Bemban, Datuk Koh Chin Han pula menasihati pengundi agar terus mengamalkan pematuhan SOP agar pilihan raya ini menjadi pilihan raya yang selamat dan tidak menjadi punca jangkitan COVID-19. Ini harapan saya, sesiapa pun sama dalam Kak Jasin ke, dekat Bemban ke ataupun di luar Bemban tu, balik, ialah pertamanya jagalah SOP, kedua pilihlah, buat satu pemilihan yang bijaksana. Laporan itu menutup perkembangan semasa PRU Don Melaka untuk Berita Wilayah petang ini. Terus ikuti laporan kami setiap hari untuk pelbagai info terkini yang sahih di Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Alif.
Baik, seterusnya fokus negeri di bawah Bayu. 430 pelajar tingkatan 5 dan 6 di Kota Belud bakal terima manfaat bantuan khas komputer. Perinciannya langsung bersama Rita Lucius di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Alif. Seramai 430 pelajar tingkatan 5 dan 6 di 9 sekolah menengah dalam 4 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di Kota Belud bakal mendapat manfaat menerusi inisiatif bantuan khas komputer baik yang membabitkan sekolah dalam DUN Pintasan, Tempasuk, Kedamaian dan DUN Usukan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, bantuan komputer riba secara percuma ini untuk memudahkan pelajar mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Moga-moga program baik ini akan dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk persiapan mereka menghadapi peperiksaan dan menjalani pembelajaran serta boleh dibawa nanti apabila mereka melanjutkan pengajian. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan majlis penyampaian baik di Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud. Sabah memperuntukkan sejumlah 15 juta ringgit untuk pemberian bantuan 10,000 unit komputer menerusi inisiatif baik. Bagi fasa pertama, agihan telah dilakukan di seluruh sekolah menengah yang disasarkan, manakala bagi fasa 2, agihan bermula tahun depan. Ini suatu yang baiklah apabila kerajaan negeri memberikan peranti seumpama ini kepada golongan sasaran iaitu pelajar-pelajar tingkatan 5 dan 6 dan mengharapkan agar diteruskan di masa akan datang. Sempena majlis ini turut disampaikan zakat berjumlah RM5,000 kepada Badan Dakwah Daerah Kota Belud. Sementara itu dalam majlis berasingan, Datuk Arifin menyantuni masyarakat Islam dalam sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Kota Belud di Dewan Tempasuk Kota Belud. Penduduk luar bandar negeri ini disaran melakukan pemeriksaan awal kanser bagi mengelak penyakit itu lewat dikesan. Pengesanan awal kanser membolehkan tindakan rawatan segera diambil sekaligus meningkatkan peluang untuk sembuh. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim menasihatkan individu khususnya mereka yang mempunyai sejarah keluarga penyakit itu segera menjalani pemeriksaan. Jika disahkan menghidap penyakit tersebut, individu tidak perlu takut atau bertangguh untuk mendapatkan rawatan. Biarlah kita tahu lebih awal sebab lagi awal lagi kita boleh mencegahnya. Dan peranan ini telah dimainkan oleh PSKS dan saya selaku penasihat dan juga wakil pimpinan di kawasan ini memberi sokongan penuh kepada PSKS. Datuk Jahid yang juga penasihat Persatuan Sukarelawan Kanser Sabah PSKS menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program kesedaran kanser di Tamparuli. Sementara itu, Presiden PSKS Lawrence Imui berkata pihaknya sedia memberi khidmat sokongan kepada mana-mana individu yang ingin melakukan pemeriksaan awal penyakit kanser. Pertanyaan lanjut orang ramai boleh menghubungi pejabat PSKS di Tuaran. Dengan harapan kita dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat umum di luar sana agar sentiasa melakukan pengesanan awal dan juga mengambil langkah-langkah pencegahan. Dalam program ini, ceramah berkaitan kesedaran kanser turut disampaikan Ketua Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Diani DJ Kitingan. Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan menjadi lokasi seterusnya dalam program Ranger Muda Taman-Taman Sabah Lawatan Maya Keajaiban Taman-Taman Sabah siri kedua hari ini. Lawatan secara maya kali ini membawa pengunjung ke Pulau Selingan untuk menyaksikan proses penyu bertelur dan penanaman telur penyu untuk penetasan. Selain berpeluang menyaksikan kedua-dua proses tersebut, pengunjung turut diberi maklumat mengenai proses pemeliharaan penyu, mengenali spesies penyu dan pelbagai info menarik mengenai hidupan marin ini. Program pendidikan alam semula jadi anjuran Taman-Taman Sabah dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dan Jabatan Pendidikan Sabah ini dirasmikan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin awal bulan ini
Mei dengan siri pertama lawatan Maya ke Taman Botanikal Taman Kinabalu. Lawatan Maya merupakan antara usaha Taman-Taman Sabah dalam memberi ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesedaran masyarakat untuk bersama-sama memelihara khazanah alam semula jadi. Program yang diadakan setiap Sabtu sepanjang bulan ini akan membawa pengunjung ke dua lagi lokasi pemeliharaan flora dan fauna terpilih, iaitu Mangrove Nature Trails Pulau Gaya, Taman Tunku Abdul Rahman dan Poring Orchid Conservation Centre. Semua aktiviti lawatan boleh diikuti secara langsung melalui Facebook, YouTube dan aplikasi Zoom. Baik, peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN membuka lebih banyak aktiviti termasuk sukan dan rekreasi di kawasan Taman Awam Negeri ini. Sempena hujung minggu, orang ramai di sekitar ibu negeri memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan aktiviti digemari seperti berkela, berbasikal dan berjoging. Pengunjung yang ditemui nyata gembira dapat melakukan kembali aktiviti yang tidak dibenarkan sebelum ini. Berasa gembira sebab kita sudah masuk ke fasa 4 dan banyak aktiviti yang kita boleh buat dengan anak-anak, boleh keluar pergi pantai begini, dan saya harap kita masing-masing menjaga SOP dan kita boleh kembali kepada kehidupan normal. Sejak fasa keempat ni saya sangat gembira lah sebab sebelum ni kami punya pergerakan untuk run itu agak terhad, jadi sekarang bila masuk pergi fasa 4, kami bebas sudah. Gembira lah. Selama ni kalau mau run pun sorang-sorang. Saya mau pergi tengok pantai. Ada kerinduan mau tengok keindahan dan dapat menikmati keindahan alam semula jadilah. Dan satu sajalah, jangan kita lupa SOP lah. Macam kami sekarang ni, aktiviti kami ni ialah beriadah, maksudnya bersama cawangan lah. Kami dari sektor pembankan ni memang sepenuhnya bekerja. So dengan yang sekarang ni terbuka sedikit, bolehlah maksudnya bagi kami sedikit kegembiraan. Okay? So boleh sudah berpiknik, bukanlah. Tapi still patut SOP lah. Sabah beralih ke fasa 4 PPN bermula Isnin lalu. Penduduk kawasan sekitar Kota Kinabalu Penduduk utara Kota Kinabalu mengalami gangguan bekalan air berikutan kerosakan mekanikal pada pam air terawat nombor 1 Loji Rawatan Air LRA Telibung 1 sejak Khamis lalu. Pihak konsesi air Jutama Sendirian Berhad yang mengendalikan loji itu sedang membaiki pam tersebut dan dijangka mengambil masa selama 3 minggu untuk dibaiki sepenuhnya. Dalam kenyataan Jabatan Air Negeri Sabah, JANS, kerosakan pam tersebut menyebabkan kekurangan bekalan air sebanyak 13.5% 10 juta liter sehari JLH daripada 74 JLH pengeluaran air semasa LRA Telibung 1. Sehubungan itu, JANS dan Jutama Sendirian Berhad akan membuat penghantaran bekalan air secara berkala kepada penduduk yang terkesan di kawasan utara Kota Kinabalu seperti di Menggatal dan Telipuk. Para pengguna sekitar kawasan berkenaan dinasihatkan berjimat cermat dan berhemah dalam penggunaan bekalan air. Baik, saudara, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Alif. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Seterusnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Meteorologi Abdul Aizat Nazmi Azmi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran yang sedang berkuat kuasa buat ketika ini, amaran kencang dan juga laut bergelora kategori pertama meliputi sebahagian perkapalan Kondor, Reef dan juga Reef North. Amaran ini dijangkakan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam hari ini. Ia masih lagi berbahaya ke atas semua aktiviti bot-bot kecil, suka laut dan juga rekreasi laut. Bagi pemantauan imej satelit yang terkini pula, kelihatan litupan awan di sekitar bermula di negeri Selangor sehingga ke negeri Johor sudah pun semakin berkurangan. Keadaan yang sama juga turut diperhatikan di Sarawak Barat. Namun, satu sistem tekanan rendah berada di negara Thailand menyebabkan keadaan litupan awan tebal masih lagi di kawasan utara dan pantai timur Semenanjung Malaysia. Dan keadaan sama juga turut diperhatikan di Sarawak Utara dan semua bahagian di negeri Sabah.
Bagi pemantauan imej Gemara yang terkini pula, kelihatan hujan di 1-2 tempat lebih mendominasi di semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di Kuala Lumpur dan juga Melaka. Dengan aktiviti rebut petir lebih menumpuk di sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang. Lebih-lebih lagi di pantai timur ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke tengah malam hari ini. Kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Hujan renyai kadang-kala berhenti menumpuk di sekitar bahagian muka dan pedalaman kapit, diikuti di bahagian Miri dan juga Limbang, diikuti di bahagian Sandakan dan juga bahagian Tawau negeri Sabah. Dan Met Malaysia menjangkakan keadaan ini bakal berlanjutan sehingga ke malam hari ini. Bagi gambaran cuaca malam ini, Met Malaysia menjangkakan hujan boleh berlaku di utara dan pantai timur semenanjung Malaysia. Namun dinasihatkan bagi penduduk sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang agar kekal berada di dalam rumah pada malam ini. Kerana Met Malaysia menjangkakan hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku di kawasan tersebut, termasuklah di tengah dan Sarawak Utara, diikuti di Sabah Timur. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesaung dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum. Baik, kita ke Bumi Kenyalang dan fokus hari ini, kaedah tender terbuka akan diberi dalam kalangan kontraktor penyiap bagi 15 projek sakit di Sabah dan Sarawak. Perincian lanjut bersama Bumawin. Buma. Baik, terima kasih Alif. Sebelum ke perkembangan tersebut, kami di Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak hari ini kehilangan seorang penyampai radio Sarawak FM yang juga ikon rancangan bermukun di RTM Sarawak, Azman Johari, 44 tahun. Menurut abangnya, Sofian Johari, Allahyarham Azman yang lebih dikenali sebagai AJ, menghembuskan nafas terakhir di Hospital Umum Sarawak HUS kira-kira pukul 4.05 pagi. Allahyarham menerima rawatan di HUS sejak 3 minggu lepas. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Samariang Kuching kira-kira pukul 12.30 tengah hari. Allahyarham yang merupakan anak bongsu dari 5 beradik dan berasal dari Sibu telah berkhidmat sebagai kaki tangan tetap di Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak sejak 13 tahun lepas dan sebelum itu turut berkhidmat sebagai kaki tangan piecemeal. Sepanjang perkhidmatannya, Allahyarham antara lain pernah dianugerahkan pingat perkhidmatan terpuji bersempena sambutan perayaan hari lahir Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada tahun lepas. Kami dari RTM Sarawak mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Baik. Kontraktor yang melaksanakan projek kerajaan diingatkan supaya memastikan projek siap mengikut jadual dan mematuhi spesifikasi ditetapkan. Menteri Kanan Kejeraya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kerajaan memandang serius terhadap kecuaian kontraktor sehingga menyebabkan projek-projek kerajaan tergendala.
Datuk Seri Fadilah menjelaskan komitmen kementerian adalah memastikan setiap projek khasnya pembinaan jalan raya dapat disiap dengan segera untuk keselesaan rakyat. Dengan adanya projek tersebut, ia akan menjana pembangunan sosioekonomi kawasan sekitar, khususnya sektor pelancongan, industri kecil dan sederhana, di samping mewujudkan peluang pekerjaan, perniagaan dan industri tempatan. Beliau menjelaskan demikian pada majlis pecah tanah projek pembinaan jalan akses ke kawasan selatan lapangan terbang antarabangsa Kuching. Mengulas tentang projek itu, Datuk Seri Fadilah berkata aspek keselesaan dan keselamatan amat dititik berat dalam melaksanakan sesebuah projek. Oleh itu, beliau mahu wakil rakyat di kawasan berkenaan membantu memantau perjalanan projek itu dan memaklumkan kepada Jabatan Kejeraya sekiranya terdapat permasalahan berlaku di kawasan projek. Projek pembinaan jalan akses di bawah rancangan Malaysia ke-11 ini adalah bagi menyediakan penyuraian trafik ke lapangan terbang antarabangsa Kuching serta kawasan sekitarnya yang kini pesat membangun. Ia sekaligus menyediakan jaringan jalan raya lebih baik di samping menjimatkan masa perjalanan terutama kepada pengguna jalan raya dari daerah Padawan, Serian dan Samarahan. Projek tersebut yang menelan kos sebanyak RM112.9 juta dijangka siap pada Ogos 2024. Baik, sementara itu dalam sidang media, Datuk Seri Fadilah berkata terdapat 15 projek sakit di Sabah dan Sarawak yang telah dibatalkan kontrak. Menurut beliau, bagi menyiapkan projek itu, kaedah tender terbuka akan diberikan dalam kalangan kontraktor penyiap yang telah diluluskan dan diberikan sijil kontraktor penyiap Kementerian Kejeraya KKR. Dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Bagi negeri Sarawak, Datuk Seri Fadilah memberitahu terdapat beberapa projek sakit akan diberi tender terbuka kepada kontraktor penyiap, antaranya menyiapkan baki kerja Q&K Rehabilitation Center, CCRC dan klinik Q&K 1 Malaysia Kuching dan tender semula bagi menyiapkan bagi kerja terbengkalai bagi cadangan pembinaan Hospital Petrajaya. Tambah beliau, kementeriannya sentiasa memantau prestasi kontraktor penyiap melalui pematuhan kriteria yang ditetapkan selain bebas daripada sebarang projek sakit dan tindakan tata tertib. Sijil pengiktirafan yang diberikan kepada kontraktor terbabit akan ditarik balik serta-merta sekiranya didapati melanggar peraturan yang ditetapkan. Pada majlis tersebut, seramai 10 kontraktor penyiap di negeri ini menerima sijil kontraktor penyiap Siri 4 tahun 2021. Sejumlah RM50 juta diperuntukkan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA untuk menaik taraf dan baik pulih melibatkan 35 buah sekolah rendah dan 5 buah sekolah menengah yang daif di daerah Limbang. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ia akan melibatkan 3 pakej, iaitu pakej pertama, sekolah-sekolah di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Danau. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata pakej kedua kelak akan melibatkan sekolah rendah di Dun Bukit Kota dan pakej ketiga sekolah menengah juga di Dun Bukit Kota. Terima kasih banyak-banyaklah kepada Kerajaan Negeri walaupun sekolah ini adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Tetapi Kerajaan Negeri juga membantulah melihat kepada keadaan yang uzur yang dihadapi oleh murid-murid dan juga kekitangan guru-guru dan sebagainya. Memang dah uzur. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melawat Pusat Tingkatan 6 PTE di Limbang. Mengulas lanjut bangunan lama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Limbang akan dinaik taraf untuk mewujudkan PTE. Jelasnya, projek itu telah bermula bulan lepas, mengambil tempoh selama 18 bulan pembinaan dan dijangka siap pada Mac 2023. Katanya lagi, PTE dicadangkan kepada Jabatan Pendidikan dan mempersetujui pembinaan tersebut. Sebagai tambahan, NRDA turut membina 3 blok asrama dan sebuah kantin untuk melengkapkan kemudahan PTE. Ia dijangka menempatkan sekitar 500 orang pelajar tingkatan 6 kelak. Bekalan elektrik untuk isi rumah di Bawang Asan Sibu dijangka bertambah baik dengan siapnya projek pengukuhan grid yang sedang dijalankan sebagai sokongan kepada talian dari stesen pencawang Sungai Mau ke talian sedia ada di Sungai Lebaan. Menurut kenyataan media Kementerian Utiliti, projek berkenaan yang dijadual siap sepenuhnya pada penghujung tahun depan merupakan susulan kepada projek pengukuhan permulaan yang telah siap pada Februari tahun lepas.
Kerja-kerja tersebut akan meningkatkan keutuhan serta membolehkan pemulihan bekalan dengan cepat kepada para pelanggan. Kenyataan tersebut turut memaklumkan Kementerian Terbabit telah menerima 251 permohonan dari 10 buah kampung di Bawang Asan untuk penyambungan elektrik di bawah inisiatif Additional Late Applicant Fund atau ALAF. Ketika ini, pihak perunding sedang melaksanakan kerja-kerja reka bentuk dan tinjauan di lapangan manakala pelaksanaan oleh pihak kontraktor untuk penyambungan elektrik grid akan dilaksana pada tahun depan. Sementara itu, Kementerian Utiliti turut memaklumkan Lembaga Air Sibu SWB telah mengambil langkah-langkah sementara untuk menangani masalah bekalan air yang menjejaskan isi rumah di Bawang Asan. Ini termasuk melakukan kerja-kerja baik pulih dengan segera sejurus berlaku kebocoran dan menyalurkan bekalan air menggunakan lori tangki air ke kawasan terjejas. Kementerian itu mendedahkan dalam usaha mempertingkatkan bekalan air dan mengatasi masalah berkenaan di Bawang Asan. SWB telah mengambil langkah jangka panjang termasuk membina tangki penyimpanan air yang baru di stesen penggalak Sibu Barat dan memperbaharui talian paip yang lama dan uzur di kawasan jalan sungai. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, terima kasih Bu Mawin. Baik, Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM sentiasa mengenal pasti dan menyantuni permasalahan bekas anggotanya dari semasa ke semasa. Menurut Timbalan Presiden PVATM, Meja B Datuk Sazali Ismail, ini kerana terdapat dakwaan bekas anggotanya hidup dalam keadaan daif berkemungkinan besar disebabkan orang ramai keliru antara kategori veteran ATM dan bekas tentera. Menurutnya lagi, PVATM sentiasa menyalurkan bantuan kepada 160,000 ahlinya yang berdaftar setakat ini, manakala untuk bekas tentera pula bantuan yang diberikan bersifat ihsan. Jelasnya, veteran ATM dan berdaftar di bawah PVATM sentiasa menerima manfaat daripada persatuan. Bagaimanapun pihaknya tetap membantu bekas tentera setakat termampu. Dan Alhamdulillah Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia inilah persatuan yang mempunyai, dia punya organisasi dia ada pusat dan seluruh negeri dan sampai ke peringkat cawangan. Dan hari ini kita ada, kalau tidak silap saya, lebih kurang 140 ke cawangan di seluruh Malaysia yang kita ada. Jadi lebih mudah kalau dia bersama dengan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia kerana kita berada di peringkat-peringkat angka umbi untuk mereka, untuk menyantuni masalah-masalah mereka dari semasa ke semasa. Terdahulu beliau hadir dalam majlis perasmian persidangan perwakilan tahunan PVATM Negeri Kelantan kali ke-52 di Kota Baru. Pada persidangan itu, 5 veteran ATM turut dianugerahkan pingat setia sentiasa berjuang PSSB. Baik, kerajaan telah mengenal pasti beberapa langkah yang boleh diambil bagi menstabilkan harga ayam agar tidak naik mendadak sehingga membebankan pengguna. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 MAFI, Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, kerajaan telah membuat percaturan tersendiri supaya harga ayam turun di masa hadapan. Antara langkah yang diambil kerajaan adalah dengan mewujudkan penanaman jagung secara besar-besaran bagi penghasilan makanan ternakan. Katanya dalam tempoh terdekat kerajaan akan mempunyai kilang sendiri yang dikendalikan melalui agensi-agensi kerajaan atau bekerjasama dengan pihak swasta. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan bantuan MAFI prihatin melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama kepada 70 pemandu kereta sewa di Pasir Putih hari ini. Hadir sama Pengarah Fama Kelantan Wan Wan Muhammad. 315 bot nelayan asing ditenggelamkan menjadi tukun tiruan di perairan pantai timur Semenanjung Malaysia oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dengan jumlah keseluruhan bernilai 472.5 juta ringgit. Jumlah itu termasuk 3 bot nelayan Vietnam yang ditenggelamkan di perairan Pulau Tioman bernilai 4.5 juta ringgit. Wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman menyediakan laporan ini.
Setelah didapati bersalah menceroboh perairan negara dan dilucutkan hak oleh mahkamah, APMM mengambil inisiatif melupuskan bot-bot terbabit dengan menenggelamkannya menjadi tukun tiruan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Laksamana Madya Maritim Kamaruzaman Abu Hassan berkata, 9 lagi bot nelayan asing kini berada di bawah pengawasan APMM Pahang untuk dilupuskan setelah mendapat perintah mahkamah. Ini tangkapan ini pada tahun 2020. Maknanya dalam bekas tahun, dekat 2 tahun proses mahkamah dan penjagaan bobot berkenaan. Jadi telah berlaku kesesakan di pusat tanah biasa kita. Jadi alhamdulillah dengan dapat melaksanakan kita dah menjadi saksi kepada 3 penenggelaman bot berkenaan tadi itu. Jadi itulah akhirnya ini sebagai satu simbolik pada bot nelayan asing baik 6 ini, iaitu kita ambil seriuslah berkenaan dengan pencerobohan dan juga pencerobohan nelayan asing merugikan nelayan tempatan. Justru beliau menyarankan agar nelayan tidak hanya menangkap hasil laut di pesisir pantai, sebaliknya pergi lebih jauh ke sempadan agar sumber di kawasan terbabit tidak dirompak nelayan negara jiran. Dengan langkah itu, mereka juga berperanan sebagai mata dan telinga pihak berkuasa dalam usaha mengekang pencerobohan nelayan asing. Penenggelaman bot-bot ini juga dapat bertindak sebagai tukun tiruan yang berperanan sebagai tempat pelindungan hidupan marin. Bot-bot yang ditenggelamkan menjadi tukun tiruan ini bukan sekadar berfungsi sebagai habitat baru hidupan marin dan juga peranti pemulihan biodiversiti marin, tetapi juga salah satu langkah untuk mengurangkan kesesakan bot-bot tahanan asing di jeti pusat tahanan Besar. Tukun tiruan ini sekaligus dapat membantu meningkatkan mata pencarian nelayan pesisir pantai selain berfungsi sebagai tarikan kepada penyelam skuba. Dan umumnya di Pulau Tamai ini, untuk makluman semua, kita ada hampir 52 lokasi selamat skuba. Termasuklah lokasi yang terkini yang kita bersama maritim labuhkan 3 buah bot. Yang saya rasa sudah pasti ini antara operasi yang paling besar dan objek ataupun aset bot pun besar. Ini sudah pasti akan memberi satu khabar gembira juga kepada mereka yang meminati selam skuba ni. Sebelum ini, perairan Rompin menjadi tumpuan penyelam skuba seluruh dunia kerana memiliki bangkai kapal perang dunia kedua milik Belanda iaitu HMS Repulse dan HMS Prince of Wales, selain kapal Goshen Maru milik Jepun yang karam di perairan itu. Laporan Rozihanis Abdul Rahman, Berita RTM. Baik, berbasikal sejauh 16 km menyampaikan bantuan. Itu inisiatif dibuat Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dalam memberi sumbangan makanan dan keperluan asas kepada 60 penerima yang terjejas pendapatan ekoran penularan COVID-19. Program yang dilaksanakan di 4 kawasan komuniti sekitar Johor Bahru pagi tadi itu juga menjadi media menyampaikan dakwah berkenaan keindahan Islam. Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Kamarul Arif Tuan Soh berkata, anjuran program kali ketiga itu disertai 30 ahli yayasan yang berbasikal bagi menyampaikan bantuan ke kawasan komuniti terlibat. Selain daripada itu, kita juga melalui program pada hari ini, selain daripada menyantuni masyarakat golongan yang memerlukan, ia adalah satu bentuk program kolaborasi dengan NGO-NGO yang berada di negeri Johor ini untuk aktiviti kayuhan dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga dalam bulan dakwah. Program sebelum ini dijalankan di Pahang dan Kelantan dan dijangka diteruskan ke negeri-negeri lain dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada penduduk Pangsapuri Ledang Bandar Baru Yuda, Johor Bahru. Perkembangan banjir di Kedah. Sehingga pukul 4 petang tadi, penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Banjir PPS berkurangan apabila 2 buah PPS masing-masing di PPS SK Malau di daerah Kubang Pasu dan PPS Dewa Rakan Sukan Tanah Merah Pendang ditutup sepenuhnya.
Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Kedah dalam kenyataannya, setakat ini hanya satu PPS di daerah Pendang masih beroperasi. PPS tersebut ialah PPS Dewan Cendrawasih yang menempatkan 33 penduduk daripada 12 keluarga. Sebanyak RM200,000 dibelanjakan bagi membaiki 21 buah rumah penduduk di seluruh negeri Perlis. Ia melibatkan 8 buah rumah yang dibaiki dengan kos RM80,000 pada 2018 dan 2019 serta 13 lagi rumah tahun ini membabitkan kos RM120,000. Adun Indra Kayangan dan Ailing berkata program Baik Pulih itu melibatkan kerjasama dan sumbangan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan yang prihatin dengan nasib mereka yang memerlukan. Projek bantuan itu menumpukan permohonan mereka yang miskin dan tidak memenuhi syarat asas program bantuan agensi kerajaan. Ia termasuk Baik Pulih rumah yang disewa atau rumah bukan atas nama pemohon dan sebagainya. Kelulusan program pula akan diperhalusi dari segenap aspek agar matlamat bantuan sampai kepada golongan memerlukan. Baik, seterusnya kita berita langsung ke negeri Selangor. Fokus hari ini, MBSA terus mengorak langkah ke hadapan dalam memberikan kemudahan kepada penduduk. Untuk perkembangannya terus bersama Samsiah Samsi. Silakan. Baik, terima kasih Alif. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA terus mengolak langkah ke hadapan dalam memberikan kemudahan terbaik kepada pengguna dan penduduk di bandaraya ini. Ini apabila pihak berkuasa tempatan itu bakal memperluaskan inisiatif bayaran tanpa tunai menjelang awal tahun hadapan susulan sambutan baik pengguna sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Datuk Bandar Shah Alam, Datuk Zamani Ahmad Mansur berkata, inisiatif pembayaran tanpa tunai ini bakal menyediakan medium bayaran secara dalam talian seperti perbankan internet, terminal kad, JomPay dan Snap and Pay. Katanya, jumlah mereka yang membayar tanpa tunai ini meningkat lebih 60% pada tahun ini. Pada tahun 2022 ni kita akan mewajibkanlah mana setiap penduduk ataupun pengguna perkhidmatan di MBSA akan menggunakan cashless iaitu tanpa tunai sebarang untuk pembayaran sama ada cukai yang kita kata tadi, tempahan dewan dan pelbagai lagi perkhidmatan kita. Ini yang kita laksanakan ini, itulah kata bertujuan satu menyahut sebenarnya seorang kerajaan apabila norma-norma baru yang kata kita kurangkan maknanya orang datang ataupun hadir. Satu, dia dapat menjimatkan masa lah. Yang kedua, mungkin kita dapat mengurangkan penularan daripada COVID-19 itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran inisiatif berkenaan yang berlangsung di auditorium MBSA di Shah Alam. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA sedang dalam proses menempatkan semula tapak-tapak gerai penjaja yang menerima lesen sementara pada tahun ini. Langkah itu susulan daripada tempoh sah lesen terlibat yang akan tamat pada akhir Disember ini. Datuk Bandar Shah Alam, Datuk Zamani Ahmad Mansur berkata, penjaja yang berhasrat meneruskan perniagaan boleh berhubung dengan pegawai MBSA bagi memudahkan urusan penempatan tapak gerai yang disediakan. Nak kata dia jauh tidak, tapi dia sebenarnya lebih selesa sebenarnya. Tempat-tempat yang kita sedia itu bukanlah duduk orang kata kawasan-kawasan di tepi-tepi hutan, tidak. Sebenarnya di kawasan-kawasan parking yang memang kita sediakan, kawasan parking terutamanya yang tidak jarang digunakan. Sekarang ni kita jadikan kawasan-kawasan sementara untuk mereka penjaja. Beliau mengulas mengenai status penjaja sementara di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT itu yang akan tamat pada Disember ini. MBSA pada masa sama belum menerima arahan lanjut berhubung inisiatif pemberian lesen sementara pada tahun hadapan. Namun MBSA berusaha menempatkan penjaja terlibat ke kawasan yang lebih selesa.
menjamu selera di tengah-tengah Laman Tebu pastinya suatu pengalaman menarik apabila anda singgah ke Laman Tebu Ideal di Sungai Besar Sabak Benam. Tempat makan tular yang dibuka secara suka-suka semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu itu kini telah membuka pintu rezeki buat pengusahanya. Pemiliknya, Syahrizan Azrina Sabudin berkata, pada mulanya beliau dan suaminya menanam pokok tebu di depan rumah bagi tujuan landscape, namun mendapat ilham untuk membuka gerai di dalam laman tersebut. Kami memang tanam tebu ni hanya untuk buat landscape, and then bila dah jadi landscape kita orang santai minum petang di cacah pokok tebu. Dan suami pun cakap macam seronok dia duduk cacah pokok tebu, jom kita, apa kata kalau kita buka kedai. Jadi ada keunikan lah yang lain daripada yang lain. Di situlah tercetusnya dia punya idea dia. Sebelum ini, beliau hanya menjual air tebu dan 10 bungkus nasi lemak untuk mengisi masa lapang. Namun setelah membuka gerai berkenaan, beliau telah menambah pelbagai jenis menu baru. Antaranya laksa, mi kari udang lipan, nasi impit kuah kacang dan ayam kepak madu, termasuk kuih kampung seperti kuih tradisi Jawa, punten. Walaupun kawasan makan sepanjang 1 kilometer, namun pengunjung terpersona dengan cara pokok tebu ditanam secara tersusun dan tidak melepaskan peluang bergambar di laman tersebut. Suasana laman ni agak menarik dengan dia punya landscape yang agak tersusun. So nampak agak kita boleh katakan agak menarik lah pada pandangan mata kita kan. So tak rugilah kalau ada orang luar yang datang ke sini. Duduk begitu jauh tetapi berminat datang kemari atas sebab kelainan dan satu unik dengan kawasan persekitaran environment yang diadakan sini berbeza daripada tempat lain. Dan boleh dikatakan saya jadi jalan utama sedangkan saya jauh daripada sini. Abang ni pun tahu saya duduk mana, tetapi hati saya begitu terpaut dan tertarik dengan prasarana yang disediakan oleh Ideal. Selain menikmati pemandangan laman tebu, pengunjung turut disajikan dengan keindahan sawah padi yang menghijau. Sekian saja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Alif di Angkasa Puri. Baik, Samat, terima kasih. Baik, seramai 200 orang pelajar tingkatan 5 di 13 buah projek perumahan rakyat PPR sekitar Kuala Lumpur menikmati kelas tuition percuma di bawah program pembangunan pendidikan PPR anjuran Majlis Amanah Rakyat MARA. Menurut pengurusi MARA, Datuk Seri Aziza Muhammad Dun, program dilaksanakan bagi memberi ruang dan peluang kepada pelajar B40 untuk mendapatkan bimbingan serta pendedahan akademik. Sebanyak 4 buah tuition dibuka di PPR Laksmana, PPR Taman Wahyu, PPR Seri Semarak dan PPR Kerinci. Melibatkan 200 orang pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM. Dan ini merupakan program selama 10 minggu ya. Mereka akan melalui tuition. Lepas tu 2 minggu lagi akan diberikan motivasi pula. Dan ini insya-Allah program ini akan kita laksanakan setiap tahun. Bermula tahun ini kita akan teruskan lagi kerana kita mau memastikan anak-anak pelajar kita di PPR ini akan dapat sokongan untuk mencapai kejayaan dalam bidang pelajaran mereka. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Perasmian Program Pembangunan Pendidikan PPR Wilayah Persekutuan di PPR Semarak, Kuala Lumpur. Saudara, berita wilayah Sabtu 13 November 2021 berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amalkan SOP cegah COVID-19 ketika melakukan aktiviti rentas negeri. Yang sahih hanya di berita RTM. Saya Alif Ashraf Kamanur. Assalamualaikum dan salam sejahtera.